Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pada kali ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk kita key in markah PLT 1 Disember 2020 di dalam SPMP. Okey, pertama sekali saya akan tunjukkan satu-satu Apa yang perlu kita buat adalah pertama sekali kita lihat dulu soalan soalan PLT kita dan kita standby lah kertas di sebelah untuk kita catat. Apa yang perlu kita buat adalah untuk yang pertama ni, kita lihat soalan kita. Soalan satu, kita ada dua soalan PLT, soalan satu dan juga soalan dua. Kita perlu make sure, kita perlu pastikan CLO yang ditanya tu ada berapa CLO yang ditanya pada setiap soalan. Untuk soalan satu kita lihat, ini contoh paper saya pada semester lepas. Jadi untuk soalan satu, kita check, kita semak. Soalan satu, macam soalan saya ni, ada CLO 1, CLO 1, CLO 1 dan juga CLO 1. Ada 4 soalan yang tanya di sini. Semua adalah CLO 1. So, apa yang perlu kita buat adalah kita conteng sikit ke sini. Untuk soalan 1, CLO yang ditanya adalah satu saja. Sebanyak 25 markah. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2, ada berapa CLO? Saya semak ada CLO 1, CLO 1, CLO 2. Okey, ada 2 CLO. CLO 1 dan juga CLO 2. Kita tulis kat sini dulu. Untuk soalan 2, kita ada CLO 1 dan juga CLO 2. Berapa markah dia, kita lihat. Okey, untuk soalan 2, CLO 1, ada 4, ada 9, ada 13 markah. 13 markah. Dan soalan 2, silap, CLO 2 ada berapa markah? Ada 12 markah. So ada 12 markah kat sini. So kita lihat total semua ada 25 markah. Memang setiap soalan kita dalam PLT ada 25 markah. Markah penuh dia ada 25. Tetapi bila kita nak key in markah kita di dalam SPMP, markah kita dalam SPMP adalah per 100. Apa yang berlaku untuk soalan 1 dan soalan 2 ni, kita perlu kalikan dengan 2. Sini akan kali dengan 2. Sini akan kali dengan 2. So, untuk soalan 1, markah penuh kita adalah 50% daripada markah keseluruhan. Untuk soalan 2, CLO 1 kita 13 kali 2 ada 26%. Dan untuk CLO 2 kita ada 24%. So, total semua memang akan dapat 50% lah. Jadi bila kita perhatikan total semua markah penuh untuk soalan ni adalah 50 tambah dengan 50. So markah penuh dia adalah 100%. Kita kena conteng sini dulu. Barulah kita boleh masuk kepada SPMP. Okey. Untuk soalan 1, soalan 2, ni cara kaedah dia. Ada setengah-setengah kursus. Soalan 1 saja dia dah tanya 2 CLO. Oh, saya terlupa tak satu sini. CLO 1. Hati-hati untuk yang setiap kursus, terutama kursus-kursus baru kita ada 2 CLO ditanya dalam peperiksaan alternatif ataupun sebelum ni kita gunakan peperiksaan akhir dan kita sekarang ada peperiksaan alternatif, kita ada 2 soalan. Jadi memang akan ada 2 CLO kat situ sebab dalam silibus pun diminta macam tu. Okey, bila kita dah buat macam ni, kita buka kita punya SPMP. Saya ulang balik SPMP saya. Saya buka kepada peperiksaan. Kemudian kita masuk kepada daftar markah CLO PELO ikut MQA. Klik subjek yang kita nak buat markah PLT lah ataupun yang kita nak setting markah PLT kita. Kemudian kita masuk kepada CLO FE.
Memang kita kekalkan FE kita tak tukar kepada PALT. First kali kita buat adalah kita perlu daftar dulu jenis penilaian kita dalam SPMP. Kita klik daftar jenis penilaian final exam. So kita akan dapat paparan macam ni. Apa perlu kita buat adalah jumlah essay ni adalah 2. Sebab ada 2 soalan yang ditanya dalam PLT, 2 soalan dan total semua adalah 100%. Okey, 100%. Jadi lepas kita masukkan essay 2, bukan subjektif essay. Soal kita adalah soalan essay. Jadi kita simpan kemas kini. Jadi dia akan keluar kat bawah ni jenis penilaian kita. Berapakah bilangan soalan? Okey, berapakah bilangan soalan? Ni saya kosongkan dulu Okey, bila kita berdapat macam ni, essay 1 50%, essay 2 adalah 50%. Bermaksud macam saya tunjukkan tadi 50% dan 50%. Essay 1 mewakili soalan 1. Ada berapa soalan? Satu soalan ataupun satu CLO saja ditanya. Jadi kita letak 1 kat sini. Untuk soalan nombor 2, kita ada 2 CLO. CLO 1 dan juga CLO 2. Kita letak kat sini 2. Mewakili ada 2 CLO yang ditanya di dalam soalan nombor 2. Kemudian kita simpan. Okey. Seterusnya kita masuk kepada daftar CLO ikut soalan dan penilaian. Kita klik and then dia keluar macam ni. Kita klik essay. Ada 2 soalan. Soalan 1 dan juga soalan 2. Untuk soalan 1, 50% tadi kita klik. Dia akan keluar macam ni. Maka kita macam biasa, macam penilaian kerja khusus, kita pilih soalan kita. Soalan 1 kita, saya padam dulu lah. Saya nak buat dulu Okey, soalan saya adalah soalan 1. Mewakili CLO 1. CLO 1 lah yang kita dah conteng tadi kan. Daftar baru. Markah dia berapa? Markah dia adalah 50 markah. Seperti yang kita dah conteng kat sini. Kemudian kita kemas kini. Selesai untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kita hati-hati. Ada 2 CLO kat sini. Saya padam dululah. Okey, soalan nombor 2. Mewakili 50%. Ada 2 soalan. Ada 2 CLO. Bukan 2 soalan tapi ada 2 CLO. CLO 1 dia adalah 26 markah. Soalan CLO 2 dia adalah 24 markah. Total semua 50 markah kan. Jadi kita masuk kat sini. Soalan 1 mewakili CLO 1. Daftar baru. Kita masuk soalan nombor 2. Mewakili CLO 2. Kita daftar baru. Dah keluar macam ni, kita masukkan markah yang kita dah kali 2 tadi. Ini markah tadi dah markah dalam paper kan. Ini kita dah kali 2, markah dia adalah 26% untuk CLO 1. 26% untuk CLO 1. Kemudian 24% untuk CLO 2. Total 50 markah. Tanda right bermaksud lulus. 50 markah untuk soalan 2. So kita kemas kini. Selesai. Maka selesai sudah kita dah setting kita punya jenis penilaian final exam dan juga daftar CLO. Seterusnya kita daftar kumpulan. Daftar kumpulan. Kita klik kat essay. Selepas saja kita marking, kita boleh masuk markah kita. Untuk soalan 1, hanya ada 1 CLO saja 50%. Kita boleh masukkan markah 1 markah sajalah. Contoh pelajar tersebut dapat contoh markah dia dapat 15/25. So markah dia ada dapat berapa? 15 kali dengan 2. Maka markah dia adalah 30%. Jadi kita key in lah sini 30. Sebab kita key in ni markah kita ada per 50. Bukan per 25. Harap semua clear kat situ. Harap semua hati-hati bila key in nanti. Key in kita dah per 50. Markah yang kita dah kali 2. Untuk soalan 1 tak ada masalah. Kita boleh masukkan saja markah kita. Untuk soalan nombor 2, ada 2 ruangan kat sini. Ada 2 ruangan di mana CLO 1C dan juga CLO 2C. Kita hati-hati bila kita nak masukkan markah pelajar-pelajar kita. Untuk CLO 1, markah kita adalah 26. Jika pelajar tersebut dapat 12 markah, contohnya 12 markah,
Saya bagi senang lah 10 markah. Kali dengan 2, maka markahnya adalah 20. Jadi kita key in lah markah di 20 kat sini. Kemudian untuk CLO 2, markah dia dapat 10 juga. Dapatlah 20 juga. Jadi kita key in 20 kat sini. Jadi kita dapat lihat bahawa bila kita nak key in markah kita, CLO 1 dengan CLO 2 kita memang berbeza. Tetapi bila kita totalkan dia, memang kita akan dapat jumlah soalan 2 kita dapat 50%. Jumlah yang kita dah kali 2 tadi. Kemudian kita akan simpan ke masa kini. Maka kita boleh semak kita punya markah di daftar markah kan sini, pamer PACLO. Okey, melalui pamer PACLO tadi, kita boleh semak sebenarnya. Soalan 1 kita ada 1 CLO saja. Soalan 1 ada CLO. Soalan nombor 2 kita ada 2 CLO. CLO 1 dan juga CLO 2. Markahnya 26% seperti yang kita dah conteng tadi. Satu lagi adalah CLO 2, kita dah conteng 24 markah. Jadi bila kita total markah, okey, ni jangan lupa untuk print nanti. Print PACLO ni untuk kita letak dalam fail penjelasan khusus. Dan jangan lupa salin markah PA ke dalam rekod markah PAPB untuk saya proses. Bila tuan-tuan puan bila dah masukkan markah nanti, bila pamer PA, tuan-puan dah print, jangan lupa untuk salin markah. Serupa macam penilaian kerja khusus dulu, tuan-tuan dan puan-puan dah salin markah masuk dalam rekod PAPB, sama juga macam PA. PA pun kena salin markah supaya saya boleh proses. Seterusnya, tuan-tuan boleh cetak markah borang pesanan Datuk Zahir. Tak perlulah, tak perlu. Kemudian nanti tarikh peperiksaan bila dan hantar, nanti akan keluar paparan nantilah. Macam saya belum key in lagi. Nanti dia akan keluar kat situ, nanti tuan-puan boleh hantar ikut checklist yang saya dah bagi pada awal. Borang markah, ada borang markah, ada moderasi simakan kedua dan cetak borang markah semua sekali. Tuan-tuan dah selesaikan dengan 3 item rendah sederhana tinggi tu, contoh satu-satu dan masukkan dalam satu kepilkan satu file. Ini saya akan kutip lah. Okey. Itu sahaja untuk hari ini, untuk kali ini, atas penerangan saya berkenaan dengan cara-cara ataupun kaedah untuk kita key in markah PLT kita dalam sistem SPMP. Semoga perkongsian video ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika terdapat sebarang persoalan ataupun keraguan, boleh berhubung terus dengan saya. Saya akan cuba bantu, ataupun boleh terus berhubung dengan saya punya PPJ, Encik Saifuddin dan juga Puan Hajah Nuraini jika terdapat kesebarang kesulitan. Kami sedia membantu anda. Janganlah kesilapan kita akan membuatkan pelajar-pelajar kita bermasalah. Harap-harap tuan-tuan dan puan-puan boleh key in dengan orang kata apa, dengan hati yang tenang, dengan keadaan PKP, dan pelajar-pelajar kita akan dapat markah cemerlang. Okey, sekian saja perkongsian saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.